Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, pertama sekali cikgu doakan kepada semua murid-murid cikgu berada dalam keadaan sihat di samping keluarga tersayang pada pagi ini lagi bersama lagi dengan cikgu untuk meneruskan pembelajaran kita lah, PDPR kita untuk pendidikan kesihatan tahun 3. Okay. Bersama dengan macam biasa orang yang sama, Cikgu Syarum. Jadi, tak mahu melengahkan masa, jom kita pergi ke slide yang pertama. Okey, untuk standard kandungan, Cikgu memilih 5.1 iaitu kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan harian. Jadi kita nak memantapkan kemahiran kita dalam kemahiran berkomunikasi hari ini. Manakala untuk standard pembelajaran pula, kita akan belajar 5.1.1 iaitu di mana kita nak menerangkan maksud konflik. Yang kedua, 5.1.2 bagaimana kita nak menganalisis tanda-tanda konflik dengan adik-beradik dan rakan sebaya. Jadi mungkin adik-adik tak faham lagi kan. Jadi apa yang kita nak belajar hari ni? Hari ni adalah tentang standard kandungan kita, apa yang kita nak belajar pada pagi ni. Okay, jadi jom kita tengok slide yang seterusnya. Okey, topik kita yang besar, topik besar ialah tentang unit 11, jaga diri dan sihat emosi. Dan tajuk kecilnya ialah tentang fahamilah daku. Apa maksud fahami daku? Maksudnya kita kena memahami diri. Daku ni diri kita. Mungkin kita nak bagi orang tahu, orang lain memahami apa kita ni, perasaan kita ke apa. Okey, jom. Okey, di sini ada satu situasi yang juga terdapat dalam buku teks kamu. Kamu boleh rujuk. Okey, kadangkala Chin An berselisih faham atau berbeza pendapat dengan adiknya. Keadaan ini menimbulkan konflik dalam diri Chin An. Konflik juga boleh berlaku dengan rakan sebaya. Okey, jadi ini situasi pada pagi ni. Okey, di mana seorang pelajar Chin An dia berselisih faham ataupun berbeza pendapat dengan adiknya. Ini memang biasa. Biasalah. Keadaan ini menimbulkan konflik dalam diri Cik An. Ini konflik dalam ini. Jadi konflik juga boleh berlaku dengan rakan sebaya. Okey, jadi sebelum kita nak teruskan, kita kenal dulu apa itu konflik. Okey, ini dia maksud konflik. Konflik secara am bermaksud perbezaan pendapat atau percanggahan nilai, minat atau tujuan di kalangan individu, kumpulan atau organisasi, masyarakat dan negara. Jadi maksudnya konflik ni ada untuk semua orang. Sama ada dia dalam secara individu ataupun di kalangan kumpulan, organisasi ni mungkin tak ada. Yang kita fokuskan kepada individu dan kumpulan, iaitu diri kita dan juga mungkin dengan rakan-rakan kita. Seterusnya, menurut Profesor Abdul Rahman, ketegangan yang timbul apabila terdapat beberapa kemungkinan ataupun syur. Atau syur ni maksudnya pendapat lah. Yang berbeza dan tidak sepadan dalam usaha menangani sesuatu isu. Apabila kita membuat keputusan untuk menerima satu daripada pendapat itu, syur itu maksudnya pendapat lah. Ini bermakna kita tidak boleh mempertimbangkan dan melaksanakan syur yang lain. Maksudnya pendapat yang lain. Ini dia akan jadi timbul. Mungkin kamu ada murid A kata macam ni. Murid B kata macam ni. Jadi akan timbul konflik. Itu tak. Jadi bagaimana kita nak memahami, macam mana kita nak membezakan konflik tu. Itu kita kena nak fokus pada pagi ni. Okey, sekarang adik-adik boleh lihat. Ini antara punca-punca konflik yang berlaku pada diri kita. Boleh berlaku di persekitaran, contohnya di sekolah terutamanya. Pertama kalau kita tengok yang gambar yang pertama ni, apa yang adik rasa? Ada dua orang lelaki, pelajar lelaki. Seorang ini, yang A ni telah mengambil pen si B, murid B. Ini akan berlaku timbulnya. Ini dia kata membuli.
tindakan membuli ataupun dia nak seronok, dia nak kacau. Jadi ini menimbulkan konflik kepada si murid B. Mungkin B ni rasa apa kan, tak suka dengan perbuatan si A ni. Ini punca konflik. Jadi kita kena berhati-hati. Jangan kita, kalau kita tak nak berlaku konflik, jangan kita buat situasi yang pertama. Yang kedua ini mungkin berlaku di rumah di antara abang dengan adik, iaitu berebut permainan. Ini memang berlaku. Kadang-kadang si adik ni dia tak pandai lagi, dia nak main dengan abang dia. Yang mana abang dia nak main tu, dia nak main. Ini akan menimbulkan konflik kepada si abang. Ini antara punca-punca yang berlaku di rumah. Okey, yang seterusnya ini juga di sekolah. Ini bukan katakan membuli, tapi ini konflik dalaman, jiwa. Iaitu di mana pelajar yang di sebelah sana tu mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Manakala murid ni mendapat keputusan yang sederhana. Jadi menimbulkan konflik. Dia rasa, perasaan dia rasa, yang ni seronok, ni rasa apa? Rasa sedih. Nampak tak menitik air mata. Tak boleh nampak, tengok rujuk dalam buku teks. Ini pun berlaku konflik juga. Ini pun jadi konflik juga. Bukan kata pendapat. Perasaan pun ada konflik. Dia tengok kawan dia cemerlang, dia tak apa cemerlang, pun jadi konflik juga. Dan gambar yang terakhir ialah, macam yang tadi juga, suka mengganggu kawan. Ini pun konflik. Kawan tengah duk buat kerja elok, kita pergi kacau. Ini berlaku dalam kelas. Macam biasa. Kadang-kadang yang selalu jadi konflik ni apa? Suka mengata. Mulut suka mengata. Tak kata kawan, kata mak bapak kawan. Ini berlaku. Ini perkara yang selalu berlaku. Jadi kita tak nak berlaku konflik macam ni lah. Kalau kita berada di sekolah ataupun berada di sekeliling kawasan rumah kita. Kita jangan timbulkan. Ini antara punca lah berlakunya konflik. Okey, apakah tanda? Inilah tanda-tanda konflik. Apabila seseorang murid tu ataupun seorang pelajar ataupun seorang individu itu berada dalam keadaan mengalami konflik, yang pertama dia akan mudah marah. Biasalah macam ni. Mesti marah kan? Orang kacau dia, ganggu dia, dia nak menulis, orang ambil pen dia. Mesti marah pertama. Ni perasaan. Yang kedua dia rasa bengih. Bengih ni dengan keluarga lah, ahli keluarga. Abang dengan adik. Bila tengok adik dia rasa nak marah adik dia dah. Dia tak puas hati dengan adik dia. Dia bengih. Bengih ni rasa apa? Orang kata macam nak menunjuk perasaan geram lah. Yang ketiga, kecewa. Ini yang berlaku pada situasi peperiksaan. Ataupun apa-apa jua permainan. Ataupun yang dia tak dapat nak kawan. Dia tengok kawan dia dapat kejayaan dan dia tidak dapat seperti kawannya. Dia rasa kecewa. Ini tanda-tanda konflik. Okey, dan akhir sekali ialah murung. Murung ni ialah apabila dia kecewa, terlalu kecewa dan akhirnya dia akan duduk berseorangan dan dia akan jadi murung. Dia kunci diri dia dalam bilik, duduk seorang. Okey, kadang-kadang dia tak dapat benda yang dia minta, mungkin sebabkan ibu bapa tak cukup nak beli benda. Jadi dia jadi murung. Ini adalah tanda-tanda konflik. Jadi cikgu harap benda-benda ni kita dapat tangani dengan baik. Kita boleh atasi masalah-masalah konflik ni dengan cara yang lebih baik. Bagaimana? Kita kena banyak bersabar. Kadang-kadang tak semua yang kita mahukan itu boleh dapat dalam masa yang ditetapkan. Kadang-kadang tak dapat sekarang, dapat akan datang. Itu cara dia. Yang penting kita sabar untuk menghadapi. Ini ialah punca dan tanda-tanda konflik. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak mengenani konflik. Kita nak selesaikan masalah konflik kita ni. Okay, jadi langkah-langkah mengenani konflik. Okay, yang pertama, kalau berlaku dengan adik-beradik kita ataupun kawan kita, pertama sekali kita mesti memaafkan rakan ataupun adik-beradik kita. Sentiasa berasa memaafkan. Sebab manusia hidup dia tak sempurna. Ada salah silap berlaku. Jadi kita pemaafkanlah. Maafkanlah. Orang yang maafkan orang lain ni adalah orang yang lebih kuat berbanding orang yang menerima maaf tu. Orang yang memberi maaf ni bagus sebenarnya. Jadi kalau kita tak mau hati kita sakit ataupun konflik berlaku dalam jiwa kita, kita kena sering memaafkan. Sekiranya berlaku perselisihan faham. Walaupun kita betul ke atau kita salah, kita biar kita memaafkan supaya hati kita dalam keadaan tenang. Yang kedua
apabila berlaku situasi konflik, okay, contoh di luar, kita bertemu rakan kita marahkan kita macam-macam lah. Macam mana? Itu kita jauhkan diri kita daripada situasi tersebut. Mungkin kita tengok rakan kita tengah marah, marah sungguh-sungguh, tak tahu pasal apa dia marah, kita janganlah. Biar dia kata apa pun, kita minta maaf, kata dah ada kerja di rumah, kita balik. Jangan teruskan berada di situ kerana bila kita berada terus di situ, kita ni kadang-kadang tak sabar. Hati kita lingau mula bila merah, kita akan bergaduh. Jadi pertama yang paling bijak ialah kita jauhkan diri kita daripada situasi tersebut. Okey, untuk yang ketiga, iaitu kita bertolak ansur dalam pergaulan. Maksudnya kita ni kena ada pro dan kontra. Iaitu pendapat dia pun kita terima. Kalau dia tak terima pendapat kita pun kita kena faham. Jadi kena tolak ansur. Jangan bila kita yang nak buat okey, apa yang kita kata semua betul. Itu tak boleh. Yang tu yang menyebabkan berlakunya konflik. Jadi kita kena bertolak ansur. Kita orang kata kerjasamalah tolong menolong jadi supaya tidak berlaku benda-benda ni. Okey. Baik, yang keempat ialah kita kena menghormati perasaan orang lain. Kadang-kadang bila dia tengah marah tu biar pergi kat dia dulu. Kita dengar apa yang dia nak marah tu, apa yang dia nak cakap, apa yang dia nak beri pendapat ke. Tengok, dengar dulu dan kita orang kata kita fikirkan secara teliti dan jangan membuat sesuatu orang kata keputusan dengan terburu-buru. Ini yang menyebabkan konflik. Jadi ini adalah empat-empat langkah kecil yang boleh kita tangani konflik kita kalau berlaku lah. Jadi adik-adik boleh tengok lah. Kalau berlaku dengan kawan ke adik ke, kita kena maafkan. Jangan kita teruskan, kita duk berasa geram kat dia, tak mau maaf kat dia langsung. Jangan. Jadi kita kena maafkan dia. Yang kedua tadi apa? Kita kena jauhkan daripada situasi. Jangan duduk dekat. Kalau orang tengah duduk marah, duduk jauh tak apa. Dengar tak apa. Jangan duduk kata apa. Okey, yang terusnya ialah kita kena bertolak ansur dalam pergaulan. Bukan saja dalam pergaulan, orang kata dalam perbuatan kita pun kita kena ada unsur-unsur bertolak ansur. Okey? Dalam keluarga kita pun sama. Kita ada kadang-kadang adik dapat banyak pada kita. Jadi kita kena bertolak ansur lah. Adik ni kecil. Kita dulu dah dapat. Bagilah adik rasa pula kan. Jadi ini yang berlaku dalam situasi di kita. Okey. Seterusnya yang akhir tadi ialah menghormati. Kita menghormati perasaan orang lain dan orang lain akan menghormati perasaan kita, insya-Allah. Okey, jadi itu saja apa yang kita dapat belajar hari ini. Belajar hari ini ialah tentang apa maksud konflik, bagaimana kita nak mengatasi konflik, apa punca-punca konflik. Jadi ini yang berlaku. Jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang cikgu terangkan. Kemudian lepas ni, habis saja video ini, cikgu nak kamu jawab soalan yang cikgu berikan dalam Google Form lepas ni. Jawab elok-elok. Apa yang cikgu soalan adalah berdasar apa yang cikgu terangkan dalam video cikgu ini. Jadi cikgu takat tu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada lain untuk pembelajaran pada hari lain. Jadi cikgu doakan kamu sihat di samping keluarga, jaga diri elok, belajar rajin-rajin. Jangan lupa buat kerja cikgu. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.